ialah zarah-zarah kecil yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Atom hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Atom terdiri daripada 3 zarah subatom, iaitu proton, zarah yang bercas positif, neutron, zarah neutron yang tidak bercas, dan juga elektron, zarah yang bercas negatif. Nukleus mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. Bilangan elektronik di dalam suatu atom adalah sama dengan bilangan proton. Oleh itu, atom adalah neutron. Manakala zarah neutron yang terbina daripada 2 atau lebih atom boleh disebut sebagai molekul. Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Hanya satu jenis zarah sahaja yang terdapat dalam setiap jenis unsur. Jadual kebekalan terdiri daripada logam, separuh logam dan juga bukan logam. Perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Kekilauan logam berkilau manakala bukan logam pudar. Kemuluran logam mulur manakala bukan logam rapuh. Boleh tempa air logam boleh ditempa manakala bukan logam pula tidak boleh ditempa. Kekuatan regangan logam kuat manakala bukan logam lemah, mudah patah. Kekondaksian elektrik logam baik manakala bukan logam lemah, kecuali karbon. Kekondaksian haba logam baik manakala bukan logam lemah. Ketumpatan logam tinggi manakala bukan logam rendah. Takat lebu dan takat didih logam tinggi manakala bukan logam rendah. Persamaan logam dan bukan logam ialah kedua-duanya ialah unsur. Antara contoh logam ialah aluminium. Aluminium boleh dibentuk kuat dan ringan, berpecahan yang berwarna kelabu dan berkilat. Kemudian besi kuat, mudah dibentuk, bahan magnet, konduktor elektrik yang baik dan juga berpecahan yang berwarna kelabu. Kobrom pula kuat, tahan karat, mudah dibengkok, konduktor elektrik yang baik berwarna coklat kemerahan. Zinc kuat, berpecahan yang berwarna kelabu, konduktor elektrik yang baik. Ada contoh bukan logam pula ialah iodine. Hablu berwarna hitam, beracun, antiseptik, mencegah luka daripada jangkitan bakteri. Klorin, gas yang berwarna kuning kehijauan, meluntur warna, beracun. Sulfur, sebut berbatal berwarna kuning, beracun. Karbon pula berbatal berwarna hitam. Licin, ringan, unsur bukan logam, iaitu konduktor elektrik yang baik. Campuran itu terdiri daripada 2 atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal.
Contoh-contoh campuran pepecah dan cecair ialah air batu campur dan koktel. Kaedah-kaedah pengasingan campuran. Teknik pengasingan bergantung pada sifat-sifat fizik keadaan zirin bahan-bahan yang terkandung dalam campuran dan bahan yang hendak diperoleh daripada campuran tersebut. Teknik-teknik pengasingan. 1. Penurasan. 2. Penyulingan. 3. Pemisahan menggunakan magnet. 4. Pengenapan. 5. Penapisan. 6. Pengapungan. Dan terakhir ialah kromatografi. Kaedah penurasan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair di dalam satu campuran antara cecair dan pepejal. Manakala kaedah penyulingan digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih berbeza. Kaedah pemisahan menggunakan magnet pula digunakan untuk mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat magnet dan tidak bersifat bahan magnet. Kaedah pengenapan digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair itu dan terenap di dasar. Kaedah pengapungan digunakan untuk mengasingkan bahan yang tidak larut dan terapung di atas permukaan air. Dan kaedah terakhir adalah kaedah kromatografi, digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Sebatian ialah dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia, terhasil daripada tindak balas kimia. Sebatian boleh dihasilkan di dalam makmal atau terhasil secara semula jadi. Unsur dalam sebatian tidak boleh dipisahkan secara fizikal tetapi hanya boleh dipisahkan secara kimia dengan menggunakan tenaga elektrik atau dinamakan elektrolisis. Contoh garam, marmar polistrina, gula, etilen dan kapur tulen. Unsur logam dan bukan logam bergabung secara kimia membentuk sebatian. Unsur logam yang bertindak balas dengan air untuk menghasilkan sebatian yang bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Unsur logam besi bergabung dengan sulfur membentuk sebahagian besi sulfida apabila dipanaskan. Logam dan bukan logam membentuk sebatian apabila dipanaskan adalah bersama. Sim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama dan tidak berubah. Garam mineral di bumi wujud dalam bentuk sebatian akibat daripada tindak balas kimia yang berlaku. Kaedah pengasingan sebatian. Sebatian tidak boleh diasingkan melalui kaedah fizikal. Sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia melalui proses elektrolisis. Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Oleh itu, untuk mengasingkan unsur oksigen daripada air, air perlu melalui proses elektrolisis. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif dan gas oksigen pula terhasil di elektrod positif. Perbezaan antara campuran dengan sebatian. Perubahan fizik dan perubahan kimia. Perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baharu. Contohnya, peluburan ais, pembekuan air, kondensasi dan pendidih air. Perubahan kimia membentuk bahan baharu yang berbeza daripada bentuk asalnya. Contohnya, pengaratan besi, fotosintesis, perebutan daun dan respirasi sel.